Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam laila fa aqala al-qiyam hatta hamamtu bi amri su'." Qila wa ma hamamta bihi? Qal hamamtu an ajlisa wa ad'a, atau kama qala, muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu hari pada satu malam aku semayang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atala al-qiyam, Nabi memperpanjangkan berdirinya. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan satu pengalaman dia semayang sunat dengan Nabi. Satu malam dia kata dia semayang sunat sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqala al-qiyam, Nabi berdiri cukup lama. Hatta hamamtu bi amri su', sehingga kan terlintas dalam hati saya ni nak buat satu benda yang tidak baik. Sahabat Nabi yang diterbiah oleh Nabi, yang hidup hari-hari duduk ada sebelah Nabi, hari-hari dengar kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun tidak tahan dengan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Ibnu Mas'ud ni kata, hatta hamamtu bi amri su', sampai aku ni berasa macam nak buat benda tak elok. Lama sangat Nabi semayang, berdirinya pun cukup lama. Sahabat tanya dia, wa ma hamamta bihi, apa yang kamu teringat dalam hati benda tak elok tu? Kamu kata kamu semayang sama dengan Nabi, Nabi berdiri cukup lama, nak boleh terrokok ni cukup lama, sehingga kan kamu berasa macam kamu nak buat satu benda yang satu benda yang tak elok. Apa benda yang kamu teringat nak buat tak elok tu? Qala, kata Ibnu Mas'ud, hamamtu an ajlis wa ad'a, aku berasa macam nak duduk aja dan aku nak tinggalkan semayang sama dengan Nabi. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu Nabi kita. Yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ibadat dia sampai macam tu. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannah aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih.
wan naru mithlu dzalik atau kama qala, hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Nabi kata al-jannah, yang kata syurga ni, aqrabu ila ahadikum min syirasi na'li. Nabi kata yang kata syurga ni dekat dengan kamu, lebih dekat daripada tali kasut kamu. Syurga ni tak jauh dengan kita semua. Syurga ni cukup dekat dengan kita ni. Bahkan dia lebih dekat kalau nak banding dengan tali kasut kita. Wan naru mithlu dzalik. Nabi kata tapi jaga-jaga neraka pun dekat macam tu juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda yang kita buat hari-hari kena gaya mendekatkan kita dengan syurga. Tapi benda yang kita buat hari-hari juga tak kena gaya, dia mendekatkan kita dengan neraka. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-layl wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar atau kama qala muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir daripada Ramadan, tuan-tuan, sedap tak sedap kita puasa dekat. Malam ni kuliah kita last, bulan depan kalau buat juga kuliah, habis kuliah sembahyang tarawih. Maknanya dekat. Bulan Ramadan sebulan cukup-cukup. Cukup-cukup. Bulan depan, awal bulan, Selasa malam Rabu, dah buat tarawih. Bulan puasa bila mai, kita kena ingat inilah bulan pengampunan. Selain daripada puasa ni Syahrul Sabr, bulan kesabaran, puasa juga adalah bulan Al-Maghfirah, bulan keampunan. Masuk malam, masuk puasa nak main ni, tak tahu berapa kali puasa dah kita jumpa. Dan kita pun tak tahu bulan-bulan puasa lepas-lepas adakah dia menjadi bulan Tuhan ampun dosa kita ataupun tidak. Tak tahu. Allah sahaja yang tahu. Tapi kita sebagai hamba Allah, mai bulan puasa, kita kena manfaatkan bulan puasa ni dengan banyak minta ampun kat Tuhan. Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mai 10 hak penghujung bulan Ramadan, ahya al-lail, Nabi menghidupkan malam-malam tu. 10 malam hak penghabis Ramadan ni, 10 malam yang penghabis ni, Nabi hidupkan malam itu. Wa ayqadha ahlah, tidak cukup dengan Nabi bangun menghidupkan malam, wa ayqadha ahlah, Nabi gerak kaum keluarga dia. 10 penghabis ni bukan Nabi SAW sahaja yang buat ibadat, tapi Nabi gerak ahli keluarga dia. Wajadda washadda al-mi'zar, Nabi sungguh-sungguh memanfaatkan 10 yang penghabis ni, washadda al-mi'zar, dan Nabi perkemas ikat kain pinggang dia. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kata, yang dimaksudkan dengan washadda al-mi'zar, yang dimaksudkan dengan Nabi perkemas kain ikat pinggang ni, ialah 10 hak penghabis itu Nabi tidak bersama dengan isteri dia. Apa kemas kain? Maknanya Nabi tumpu ibadat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita minta doa pada Tuhan, bulan Ramadan nak main ni menjadi bulan yang akan mengkifaratkan dosa-dosa kita,
dan dia akan menjadi satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan ampun kita. Kita banyak dosa tuan-tuan, kita kena ingat hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Qalu al-muflisu fina man la dirham wala mata'. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أو كما قال رواه مسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata atadruna manil muflis, kamu tahu tak siapa orang yang bankrupt? Nabi tanya sahabat-sahabat dia, kamu tahu tak siapa yang muflis di kalangan manusia? Sahabat kata al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Yang kata orang yang bankrupt, muflis, ialah orang yang tak ada duit dan orang yang tak ada harta. Nabi tanya, apa tahu tak siapa yang bankrupt, yang muflis, yang tak ada apa? Sahabat kata orang muflis ialah orang yang la dirham lahu, duit tak ada, duit dirham, duit kupang pun tak ada. Wala mata', harta benda tak ada. Tak ada rumah, tak ada kereta, tak ada tanah, tak ada harta benda. Ini orang muflis. Nabi kata dah, Nabi kata innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bis salat wa siyam wa zakat. Nabi kata dah, orang yang tak ada harta bukan muflis. Orang yang tak ada duit bukan muflis. Tapi orang yang muflis, orang yang bankrupt itu ialah orang yang mati bila dia menghadap Allah esok, dia bawa amal ibadat dia. Dia bawa semayang dia bawa puasa dia bawa amalan zakat dia bawa banyak amal ibadat dia buat atas dunia. Dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Di samping dia bawa harta, di samping dia ni mati dia bawa amal ibadat, di samping dia mati dia bawa semayang, dia bawa amalan sedekah, dia bawa macam-macam pahala dia bawa pergi menghadap Tuhan. Di samping tu dia juga bawa qad syatama hadha, dia juga bawa amalan atas dunia dulu suka maki orang. Takut tuan-tuan, lah ni takut. Kita tengok surat abang takut. Hari-hari cerita hang kata aku kata hang. Hak kita kata tu bukan habis itu. Allah Subhanahu wa ta'ala bawa sampai hari akhirat esok, Tuhan bawa. Benda ni dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hak kita kata tak betul, perjelaskan depan Tuhan. Wa qadhafa hadha, dan tuduh orang. Semayang kuat, puasa kuat, zakat tak pernah miss, semua buat elok, bawa maki orang sekali, bawa sekali dengan duk tuduh orang, fitnah orang dan sebagainya. Wa akala mala hadha, dan bawa juga amalan kita di atas dunia, kita makan harta orang dengan jalan tak betul. Wa safaka dama hadha, dan kita bawa juga dosa kita kerana tumpah darah orang, jalan tak betul. Wa daraba hadha, kita bawa di depan Tuhan dulu atas dunia, kita biasa pukul orang dengan cara tidak betul. Orang yang muflis, Nabi kata, ialah orang yang semayangnya kuat, yang puasanya kuat, yang zakatnya semua jaga elok, buat amal ibadat semua cantik. Di samping tu dia buat benda-benda ni tadi.
Bila sampai di depan Allah Subhanahu wa taala, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Allah Subhanahu wa taala akan ambil pahala hak dia duk buat tadi ni, puasa, semayang, zakat, apa semua hak dia buat tadi, pahala tu Tuhan ambil pergi bagi ke orang hak dia maki. Pahala tu ambil pergi bagi dekat orang hak dia fitnah. Pahala tu ambil pergi bagi dekat orang hak dia tuduh. Pahala tu ambil pergi bagi dekat orang hak dia ambil harta kau tu dengan jalan tak betul. Pahala dia ni ambil pergi bagi kat orang hak dia pukul dengan jalan tak betul. Pahala ni ambil pergi bagi kat orang hak dia buat zalim, hak dia buat naya dengan cara tak betul dulu. Semua Tuhan ambil pergi bagi kat kawan tu. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. Kalau habis pahala dia pergi bagi kat orang-orang hak dia terlibat dulu, dia pernah maki kawan ni, pergi kat kawan tu, dia pernah fitnah kawan ni, pergi kat kawan tu, dia pernah tumpah darah orang ni, pergi kat kawan tu, habis pahala dia. Sedangkan dosa dia dengan orang tak habis lagi. Nabi SAW kata, Allah ambil dosa orang hak dia buat nayah tu, mai tumpuk kat dia. Summa turiha finnar. Lepas tu kalau tak selesai juga, dia dihumban ke neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, kita cuba tak banyak lagi. Yang sunat kita buat sikit, puasa sunat kita buat sikit, nak banding dengan jahat kita buat, tak tahulah sama ada boleh tampung ke tak boleh tampung, tak tahu. Ditakuti di akhirat esok kita masuk dalam golongan hak Nabi sebut sebagai al-muflis, sebagai golongan muflis. Nampak lagu ada tapi pipi sana baru sedang tak ada apa. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tiba banyak-banyak pesan Nabi SAW dalam 4 hadis yang kita baca. Kita buat baik, kita jaga diri kita, yang untungnya kita. Kita buat tak baik, kita tak jaga diri kita, yang nak boleh celakanya kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada jadi orang muflis di hari akhirat, hari manusia tidak boleh buat apa-apa kebajikan lagi, melainkan hak mana dia bawa, hak tu saja yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 17. Baharul Mazi jilid 17, muka surat 166. Muka surat 166. Kita masuk masalah. Dia kata sombong pada jalan itu dimurkai Allah. Berjalan atas muka bumi Allah ni hal keadaan sombong, Tuhan tak suka. Dalam Quran Tuhan kata wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kamu melangkah berjalan atas muka bumi ini maraha, hal keadaan kamu sombong, merah depan Tuhan, depan manusia semua. Demikianlah tersebut dalam hadis yang akan datang ini. Kata dia an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, telah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa besar diri, yakni buat kerah ataupun buat sombong dalam jalan dia, nescaya jumpa dia akan Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, padahal ia atasnya marah dan murka. Siapa yang masa atas dunia ni biasa terlintas dalam hati dia, masa dia berjalan depan orang tu biasa terlintas dalam hati dia berasa merak, berasa besar, berasa sombong, berasa mulia, berasa hebat, berasa orang kena hormat dia dan sebagainya. Siapa pernah rasa begitu masa di atas dunia, mati kalau sekiranya tidak bertaubat, tidak insaf atas kesilapan dia, menghadap Allah dalam keadaan Allah murka pada dia.
Telah meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir, dan lafaz itu baginya, dan segala rawinya dibuat hujjah orang dengan mereka itu di dalam As-Sahih, dan Al-Hakim dengan seumpamanya, dan katanya itu hadis sahih. Masalah orang sombong dan orang yang buat kerah itu dapat kehinaan besar di negeri akhirat, dan dapat seksa di mahsyar dan masuk neraka. Ini pula dia nak cerita orang hak sombong ni. Orang hak sombong ni duk tunjuk keras kat orang tak tentu punca. Di negeri akhirat esok tak ada apa untuk dia melainkan seksa semata-mata. Belum masuk neraka lagi, di padang mahsyar itu dah kena seksa dah. Apatah lagi bila dah masuk neraka. Maka neraka bukan tempat nikmat, sebaliknya semata-mata tempat azab Tuhan nak bagi ke dia. Demikianlah beberapa hadis menunjukkan atas yang demikian itu. Satu daripadanya hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata dia an Amr ibn Shu'aib radhiyallahu anhu an abihi an jaddih an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah amsal adh-dharri fi suwarir rijal yaghshahumudh dhullu min kulli makan. Diriwayatkan daripada seorang daripada tabi'in, nama dia Amr bin Shu'aib, daripada bapa dia, daripada neneknya, daripada Nabi SAW. Sabda Nabi, dikumpulkan orang-orang sombong pada hari kiamat seumpama sebesar anak semut pada rupa orang lelaki-lelaki. Orang hak di atas dunia ni, dia ni al-mutakabbirun, orang besar diri. Hari akhirat esok Tuhan buat dia jadi besar semua. Puas dah, Tuhan kira dia atas dunia puas dah jadi orang besar, jadi besar diri, jadi sombong. Akhirat esok Tuhan bagi jadi halis. Dikelubungi akan mereka itu oleh kehinaan daripada tiap-tiap tempat, daripada segenap pihak. Sudahlah halus kecil, kena hina. Pergi mana apa orang hina? Padanlah di atas dunia dulu dia hina orang. Nampak? Atas dunia dulu besar diri, al-mutakabbirun, sombong, besar diri, tak heran kau orang berasa diri lebih segala-galanya. Pergi mana pun pandang orang ni dengan pandang hina. Hari akhirat esok hak besar diri itu Tuhan bagi jadi kecil besar semut. Tuhan hina dia mana tempat dia pergi. Kata dia fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas fa'aluhum narul anyar yusqawna min usarati ahli an-nar tinatil khabal. Maksudnya, dan dihalau mereka itu masuk ke dalam penjara di dalam neraka Jahannam. Penjara. Dia kata fayusaquna ila sijnin. Sijnu, as-sijnu maksudnya penjara. Jadi terjemah neraka. Maka dihalau mereka itu masuk ke dalam penjara yang terdapat di dalam neraka Jahannam. Neraka tu teruk dah. Dalam neraka tu ada penjara pula satu. Orang-orang hak sombong di atas dunia, orang-orang hak besar diri di atas dunia, di hari akhirat esok Allah bagi dia jadi atas rupa semut, kecil, kemudian kena hina. Sudahlah kecil, sudahlah kena hina, masuk pula neraka Jahannam. Bukan saja masuk neraka Jahannam, masuk dalam penjara dalam neraka Jahannam. Bertingkat-tingkat azab Tuhan bagi ke dia. Yang dinamakan penjara itu dengan nama bulas. Penjara tu Tuhan bagi nama bulas. Mengatasi akan mereka itu dan dihapusi oleh api daripada segala api neraka itu. Api atas api dia ada ke depan ni. Kena api, sudahlah kena api atas api atas api atas api. Nak habaq kata panas, sakit, azab berganda-ganda. Maka dia beri minum akan mereka tu daripada perahan dan daripada pati badan ahli neraka. Mereka ni pula kena minum
ayat perah ahli neraka. Ahli neraka tu menanah, busuk dan sebagainya. Perah ahli neraka tu keluar nanah-nanah dia. Nanah ahli neraka tu orang sombong kena minum. Iaitu daripada nanah-nanah dan daripada danuk ahli neraka. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Tuan-tuan, nak bayang macam mana benda ni? Masalahnya ialah bila Nabi habang, benda ni betul. Ni masalah dia. Masalah dia hak kita duk baca ni hadis Nabi. Masalahnya ialah hak Nabi habang ni tentu jadi, tentu punya jadi. Masalahnya siapa hak sombong atas dunia ni, dia tentu kena benda hak Nabi sebut ni. Maka elok diri daripada ada sifat sombong. Dan satu hadis lagi menunjukkan seksa ke atas orang yang sombong itu. Itu kata dia an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu habhab haqqan 'ala Allah an yuskinahu kulla jabbarin 'anid. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat tu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bahawasanya dalam neraka Jahannam ni ada satu tanah lembah, dia kata. Tak tahu besar mana pun tak. Sidina Ali biasa tanya Nabi. Sidina Ali kata, ya Rasulullah, yang kata Jahannam ni besar mana? Dah, duk ingat daripada zaman Nabi Adam dulu sampai ke kita lah, sampai tak tahu bila nak jadi kiamat, berapa banyak manusia ada. Berapa banyak manusia ada. Malaysia ni kita tengok ramai tak kira dah manusia ni. Di Malaysia ni baru ada dalam 24-25 juta je. Penduduk Malaysia seluruh penduduk Malaysia ni tak boleh lawan populasi penduduk Madras di India. Saya baca apa majalah pun, Madras saja di India tu, Madras saja tu penduduk dia ada 120 juta. Madras saja, bukan India. Tak usah kira di Bombay, tak usah kira di macam-macam tempat duk ada dalam India ni. Madras saja tu penduduk 120 juta. Malaysia ni baru ada 24-25 juta. Tu pun kita kata punya ramai manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita lah ni, campur semua hak dah mati apa semua ni, sampai hak nak hidup sebelum menjelang kiamat, tak tahu banyak mana manusia ada ni. Kalau neraka buat kecil-kecil tak cedui. Tak cedui. Sidina Ali tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, yang kata Jahannam ni tak mana? Nabi SAW kata, kamu nak tahu berapa luas neraka Jahannam? Nabi kata, neraka Jahannam ni luas seluas nafsu manusia. Nabi kata. Banyak tu Nabi jawab, fikir ambil. Nafsu manusia. Nafsu manusia ni dia tak jumpa tepi. Yang kata nafsu manusia ni dia tak jumpa tepi. Nafsu ni nak tak tahu nak apa. Maka neraka ni, yang kata neraka Jahannam ni, luas dia macam mana? Luas dia macam mana luas nafsu manusia. Dalam dia macam mana dalamnya nafsu manusia. Sentiasa duk nak. Neraka pun dia punya nak, penghuni dia ni, dia punya nak, dia duk minta dekat Tuhan ni. Ada dalam hadis cerita tentang benda ni. Duk minta dekat Tuhan, ya Allah bagi mai ahli aku. Ya Allah bagi mai ahli aku. Banyak mana pun boleh masuk lagi. Dalam bahasa Allah orang kata infinity. Tak ada penghujung. Tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam neraka tu hak tadi dia kata ada satu penjara. Dinamakan penjara tu bulat. Ni pula dia kata dalam neraka Jahannam tu ada pula satu tanah lembah yang dinamakan dia dan dipanggil orang akan dia dengan nama Habhab. Bulat dah.
Ada satu lembah dalam neraka tu, lembah tu nama dia Hab-Hab. Maka patut atas Allah Ta'ala bahawa mendiami akan dia akan tiap-tiap orang yang garang, yang besar diri, lagi degil. Yang kata Hab-Hab, lembah dalam neraka Jahannam ni khusus untuk nak isi kullu jabbarin anid. Semua manusia yang jabbar, yang sombong, yang angkuh, yang besar diri. Anid, lagi degil, tak dengar cakap. Orang ni duduk di Hab-Hab, di satu lembah yang ada di dalam neraka Jahannam yang khusus untuk pokok ni saja. Telah meriwayatkan oleh hadis ini oleh Abu Ya'la dan At-Tabrani dan Al-Hakim, dan kata Al-Hakim sahihul isnad. Tajuk baru, dia kata bab ma jaa fi man kazama ghaizan. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang menahan dia akan marah dia. Ini pula saya tajuk dia beritahu kat kita, kita kalau marah kontrol. Agama kita, agama Islam ni dia tak suka orang marah-marah. Tak suka. Cakap-cakap elok. Duk marah-marah, duk bebai-bebai buat apa? Marah boleh ke selesai masalah? Tak selesai. Kita marah anak kita, dia nakal. Selesai ke masalah kalau kita marah dia? Tak selesai. Dia duduk macam dia juga. Marah, kita marah ke Amerika. Selesai ke masalah kita marah ke Amerika? Tak selesai. Tak selesai. Lagi kita marah dia, lagi dia nak tunjuk dia tak heran ke kita. Pasal apa? Pasal dia kuasa besar dalam dunia. Dalam dunia ni, takat-takat atas dunia ni, kalau nisbah kepada sama-sama negara, dia besar. Kita tengok berita Vietnam tadi, dia pun buat satu debate, buat satu debat. Patut tak patut Amerika serang Iraq? Debat tajuk tu, patut tak patut Amerika serang Iraq? Tengok wakil daripada Amerika dengan wakil daripada Britain. Tumbuk-tumbuk rostrum cakap Iraq perlu diserang. Wakil negara lain pihak kata tak patut serang. Walaupun dua negara ni, Amerika dan Iraq, tak berjaya nak mempengaruhi negara-negara lain untuk sokong dia nak serang Iraq, dia kata apa? Dia tetap akan serang. Kita marah ke dia. Jadi apa marah ke dia? Minta kat Tuhan. Kita ada Tuhan. Tuhan kita Allah. Allah ni Rabbul Alamin. Dia Tuhan seluruh alam. Amerika pun Tuhan dia Allah juga. Minta kat Allah lah. Nak boleh ke mustajab doa kita, kita kena jadi orang baik. Diri kita kena bersih. Diri kita kena bersih dulu. Semua mazmumah, benda tak elok dalam diri bersih. Biar kita jadi orang bersih. Biar bila kita angkat tangan minta ke Tuhan, Tuhan makbul doa kita. Tentang baca hadis Nabi SAW. Hadis yang menceritakan tentang satu orang yang musafir jauh. Hal keadaan pakaian dia berdebu, rambut dia kusut masai. Wa rafa'a yadayhi ila sama. Dia angkat tangan pergi ke langit, minta ya Rab, minta macam-macam. Tuhan kata apa? Tuhan kata macam mana aku nak makbul doa dia ni? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Dia ni dia makan benda haram, dia minum benda haram. Wa ghudiya bil haram, bahkan diri dia, perut dia penuh dengan benda-benda haram. Fa anna yustajabu lah. Tuhan kata bagaimana aku nak makbulkan doa dia ni? Kita lah ni, orang Islam lah ni menghadapi masalah tumpul doa. Doa tumpul. Doa tak jalan. Tuhan ada. Tuhan duk dengar doa kita. Tuhan suruh pula lagi, ud'uni astajib lakum. Minta dekat aku nak bagi kat kamu. Tapi ada benda yang menghalang sehingga Tuhan tak boleh nak makbul doa kita. Apa dia? Ni Tuhan sebut dah dalam hadis qudsi tadi. Makan haram, minum haram, perut penuh dengan benda haram. Macam mana aku nak makbul doa orang macam ni? Mulut berdoa, hati tak elok. Mulut berdoa, duk buat benda tak elok. Macam mana? Tuhan kata, fa'anna yustajabulah. Bagaimana aku nak mustajabkan doa dia ni?
Tuhan nak bagi, bukan tak mau bagi, tapi tak boleh nak bagi pasal halangan pada diri orang tu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata di sini, wahai saudaraku, ketahuilah menahan marah tu dipuji oleh syarak. Marah di antara mazmumah, di antara sifat tak elok, Tuhan tak suka. Siapa yang boleh kontrol marah, Allah puji orang ni. Ini orang bagus. Kerana marah itu penarik syaitan kepada kebinasaan. Marah, syaitan senang nak tarik kita supaya kita binasa. Kerana marah, ketak-ketak marah ni, ambil pisau rak bagi perut kawan. Kerana marah, bukan ada pasal apa-apa, kerana marah aja, pisau sudah radak perut kawan. Dengan kerana marah, kita buka ruang, syaitan boleh tarik kita pergi ke lembah kebinasaan. Begitu. Banyak kebinasaan boleh jadi dengan kerana marah. Banyak benda lah. Banyak benda boleh jadi punca kerana marah. Adik-beradik putus silaturahim pasal marah. Pasal marah kat adik-beradik, putus silaturahim. Kerana marah, cerai-berai rumah tangga. Marah, pang bagi bini sebiji. Lingkup satu rumah tangga yang dah bina 15 tahun, 20 tahun. Sama sudah malam tu juga punah gana, bini lari balik, anak-anak bercamuk habis kerana punca marah tadi ni. Maka marah ni membuka pintu kepada syaitan masuk. Syaitan masuk ketika orang tengah marah, dia senang nak tarik kita. Maka dengan kerana itu disuruh syarak pada kita tahan marah di dalam perut, dia kata. Marah ni jangan sampai terbit keluar, simpan, dia kata. Jangan keluarkan dia. Maka siapa buat sebagaimana yang disuruh oleh syarak tu, nescaya terpelihara dia daripada beberapa kebinasaan. Siapa boleh kontrol, boleh tahan, boleh kawal kemarahan dia, dia selamat daripada binasa. Marah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Marah lagi dia ambil tak semayang. Marah juga lagi kalau duduk berdiri. Nabi kata duduk. Kalau duduk marah lagi tidur. Kalau tidur marah lagi, bangkit terajang kaki. Pergi sakit kaki sendiri. Kan? Tak usah pergi terajang orang, terajang kaki. Sakit kaki dia tengah keluar tu. Dia kata dan dapat balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Dia kata akhirat esok Tuhan bagi pahala kebaikan pada orang yang boleh tahan marah ni. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qazama ghaizan wa huwa yaqdiru ala an yunfidhahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tahan dia akan marahnya, yakni tak keluar dia daripada dalam perutnya, padahal berkuasa dia atas bahawa meluluskan dan menyempurnakan balas marahnya, nescaya menyeru akan dia oleh Allah di atas segala kepala makhluk pada hari kiamat, sehingga diberi pilih kepada dia mana-mana anak bidadari yang dikehendakinya. Siapa hak berasa marah, dia boleh sembunyi marah dia. Orang tak tahu kata dia marah. Dia boleh simpan marah dia. Sedangkan kalau dia nak lepas marah boleh. Kalau marah tapi nak lepas tak boleh, tak karut yang tu. Yang ni marah, dia memang boleh kalau dia nak lepas marah, tapi dia simpan kemarahan tu. Orang hak macam ni betul-betul kuat. Hari akhirat esok, depan manusia ramai-ramai, di hari akhirat esok Tuhan panggil dia. Kamu dulu atas dunia boleh tahan marah macam ni sah. Ni anak bidadari tu ada banyak, hak mana berkenan Nabi, dia kata. Tunggu lagi. Ya. Kata Tirmizi, ini hadis hasan dari ghalib, dia kata. Dan satu hadis lagi daripada di dalam At-Targhib wa Tarhib, kata dia Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min jur'atin a'zama 'inda Allah min jur'ati ghaiz kazamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada satu teguk ayam yang lebih besar pahalanya dan lebih besar balasan dia di sisi Allah daripada seteguk ayam marah yang disembunyikan di dalam hati kerana menuntut pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Marah ni dia umpamakan macam seteguk ayam. Bila marah ni, telan kemarahan tu. Tak selalu telan kemarahan tu. Orang yang telan kemarahan tu, itulah teguk ayam yang paling baik di dalam dunia, yang akan dibalas di hari akhirat dengan balasan yang paling baik. Iman. Susah tuan-tuan, nak tahan marah ni susah. Abang boleh lah. Nak tahan ni bukan senang tuan-tuan. Dia main merah telinga ni jahanam dia. Gagah duduk diam, tak kata apa kan. Yang orang perempuan duduk syarah ni, dia dengan syarahan perdana sempena Isra' Mi'raj dengan apa, duduk bagi kat kita gedung duduk tahan duduk teringat aku baru mengaji di bab marah ni kan. Dia duduk syarah tak habis lagi, kita kata dia sudahlah, slow kontrol tu, sudahlah, duduk main lagi, pum lagi. Aku kata sudah. Tinggi sikit daripada tadi, tinggi sikit. Aku kata sudah. Dia duduk buh lagi, pum. Kami tak hati Melayu ke? Slow lagi. Kami tak hati Melayu ke? Aku kata sudah. Dia duduk buh lagi. Bangkit, tendang bangku sebiji, pum, pergi ke dinding, baru dia sengah. Pergi duduk teriak tepi peti air. Itulah bunyi pun. Aku kata dah. Lepas tu cari minyak angin, urut balik kaki tu. Tak apa lagi. Pasal apa? Pasal dia tak tenang bini dia. Tak apa lagi. Pasal apa? Pasal dia tahu bini dia jenis macam ni. Lagi tak tenang bangku, lagi tu dia tak mampu. Kan? Tu kira kontrol lah tu. Kontrol. Lepas tu tak kata apa. Ambil minyak angin, urut dia. Dia apa habis sebab apa semua, duk tengok kesian pula kat kau ni, dia kata kan. Main ni nak tolong urut, dia kata. Elok boleh. Kontrol. Tapi kalau dia duk syarah kat kita pun satu macam ya, lipat kain buat tepi, main sini dah. Kita bagi satu syarahan balik kat dia bersyarah balik kat kita bersyarah pula kat dia nak. Maka tak selesai masalah. Dan dia macam tu. Dia kata meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah. Tentu percaya tak? Tak ada orang dalam dunia ni yang berumah tangga tak bergaduh langsung. Tak ada manusia dalam dunia ni yang berumah tangga yang tak bergaduh langsung. Berumah tangga ada, cuma teruk dengan tak teruk aja. Selisih faham ni adalah biasa. Nabi SAW berlaku selisih faham dengan isteri dia, tapi selisih faham Nabi dengan isteri dia cukup cantik. Tak ada masalah apa. Cuma setakat muka nampak macam kecil hati macam tu aja. Tak lebih daripada itu. Masalah, dia kata belah kesian itu sifat yang terpuji pada syarak. Tetapi tidaklah belah kesian pada semua perkara, sama ada baik ataupun jahat. Bahkan belah kesian pada orang jahat itu ditegur oleh syarak. Kita ni orang Islam ni disuruh supaya ada kat dalam diri kita ni belah kesian, sifat rahmah. Sifat rahmah, ada belah kesian dekat orang, kena ada dalam diri kita. Tapi kesian ni bukan dekat semua orang, dia kata. Kita hanya boleh kesian dekat orang-orang baik. Orang jahat, dia kata ditegur kita kesian. Begitu. Seperti belah kesian akan orang yang bunuh orang, jangan dibunuh akan dia. Tak boleh. Dia bunuh orang, dia patut dikenakan hukum qisas. Bunuh orang, sabit, ada saksi, ada bukti, ada semua cukup, mahkamah jatuhkan hukum dia ni bunuh orang, maka dia mesti dikenakan hukum qisas, bunuh balas. Hidup kesian kat dia pula. Kesian kat dia, tahkah itu dia tak sengaja, tak boleh. Oleh kerana dia buat satu jenayah, maka dia wajib dihukum atas jenayah yang dia buat. Begitu. Dan belah kesian kepada orang yang mencuri, jangan dipotong tangan. Tak boleh. Tak boleh kesian kata potong tangan dia nanya. Ni cari makan macam mana?
Dan setidak-tidaknya dia nak makan macam mana. Hidup fikir pula pun dia nak makan macam mana. Kan? Tiada kita. Cari makan tentu dah susah. Tangan tak ada. Nak makan pun susah. Kerana makan tak. Kerana tangan tak ada. Dengan kerana tu tak salah dia potong tangan orang. Kata begitu. Tak boleh. Dia kata kesian dalam bab-bab yang diperintahkan oleh Allah tak boleh. Dia kata tak boleh kesian. Dia kata dan belah kesian kepada orang tua yang berzina, jangan direjam dan sebagainya. Kesian umur pun dah 75, 80 dah. Kesian dah kat dia pun tak larat dah. Tak larat. Ni kes yang dibicarakan, ni kes zina. Yang hampir buat kerja tu larat. Mai tak nak kena hukum rejam jadi duk fikir dia tak larat. Tak larat mai kok mana? Tak boleh, dia kata macam tu. Dan bermula belah kesian pada yang disuruh itu ialah seperti belah kesian kepada orang yang dhaif, belah kesian kepada dua ibu bapa, belah kesian pada hamba sahaya dan kepada saudara mara dan kepada orang Islam yang baik-baik. Ni hak disuruh. Dekat mak pak kena kesian. Dekat mak pak tengok kesian. Kita nak boleh jadi lagu kita lah kan. Dia dah susah payah dulu. Tentu pernah dengar hadis cerita tentang seorang sahabat yang masa mak dia hidup, ayah dia hidup, dia jenis tak sedar sendiri. Maka dia tak buat baik pada mak bapak dia. Tak buat baik langsung. Sehinggalah mak dia mati. Tinggal pak saja. Barulah dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dapat petunjuk. Bila dia pergi duduk dalam majlis Nabi, Nabi duduk bercakap. Baik dulu. Tentu pernah dengar hadis cerita tentang seorang sahabat yang masa mak dia hidup, ayah dia hidup, dia jenis tak sedar sendiri. Maka dia tak buat baik pada mak bapak dia. Tak buat baik langsung. Sehinggalah mak dia mati. Tinggal pak saja. Barulah dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dapat petunjuk. Bila dia pergi duduk dalam majlis Nabi, Nabi duduk bercakap tentang birrul walidain, tentang buat baik kepada dua ibu bapa. Dia pergi duduk, dia duduk dengar sikit jadi banyak dalam diri dia rasa insaf. Berasa menyesal sungguh masa mak ada dulu dia tak ada nak buat baik. Mak dah tak ada dah. Duduk balik menyesal tak sudah di rumah tak tahu nak buat macam mana. Fikir tak sudah, ingat pak tu ada lagi. Kebetulan pula Allah takdirkan pak ni sakit, lumpuh, nak berjalan tak boleh. Dia dukung pak dia sehari 5 kali pergi masjid sembahyang waktu. 10 tahun dia khidmat ke pak dia, dukung pak daripada rumah buat pergi masjid untuk sembahyang waktu. 10 tahun sehari 5 kali dukung pak dia. Selepas 10 tahun pak dia meninggal. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia cerita kisah dia masa mak ada, ayah ada, dia tak teringat nak buat baik apa lagu-lagu ni. Sampailah mak dia mati, barulah dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Dia kebaikan yang mak ayah aku buat ke aku. Dengan hak aku buat dekat pak aku tu, aku bayar balik tak kebaikan mak bapak aku ke aku. Nabi kata, sikit pun tak terbalas. Nabi kata, sikit pun tak terbalas. Jangan kata dah bayar balik, sikit pun tak balas. Nabi kata. Terkejut sahabat ni. Nabi SAW kata apa? Nabi kata ibu bapa dia bela anak, dia nak anak dia panjang umur. Tapi anak bila bela mak pak, dia nak mak pak dia jalan cepat. Mak pak jaga anak. Alah kita ada anak tuan-tuan, kita retilah. Anak sakit ni kita sakit sama. Tak tidur malam, berjaga dia apa semua, tambah mak ni pula sampai anak ni sakit teruk, sampai semayang hajat minta ke Tuhan. Yang kata mak ni semayang hajat minta ke Tuhan, minta supaya sakit anak tu bagi ke dia, sihat dia bagi ke anak. Tu yang kata mak apa. Anak ni bila esok mak dia tua, duk berak bukan apa semua, dia jaga. Mak dia bukan dia tak jaga, dia jaga. Tapi mulut ni dia punya duk kata kat mak dia, lain kali habang lah kalau ni awak duk buat lagu ni, taik orang tua ni busuk. Tak banyak sikit dalam hati terselit.
Payahlah jaga orang tua ni. Apa maksud payah jaga orang tua? Maksud dia apa? Nak suruh jalan cepatlah. Aku tak nak jaga lah dia. Gaduh adik-beradik ni tak usah cerita lah. Bergaduh adik-beradik ni tak usah cerita lah. Pergi rumah abang-abang tak larat jaga, pergi rumah kak-kak tak larat jaga, main rumah adik-adik tak larat jaga. Duk tolak mak pak ni macam bola ni tak usah cerita lah. Bila mak ni sakit teruk sikit, adik ni bawa mak ni pergi masuk private hospital, masuk PPU. Masuk situ kena bayar mahal pula. Hak kak hak abang ni pekat marah adik. Siapa suruh hang bawa pergi hospital bayar duit ni? Kalau hang ada duit tak apalah hang bawa pergi situ. Kalau hang pun nak minta duit kat kami, tak usah ada bawa pergi situ. Duk bertengkar adik-beradik ni dengar kat mak tu. Jadi bagaimana tuan? Ini semua benda hadut jadi dalam masyarakat. Ini semua ni benda hadut jadi dalam masyarakat. Hak adik ni pula punya sedih, telefon mai kat ustaz pula. Saya kecil hati betul lah dengan adik-beradik saya ni. Dia kata, mak saya sakit ustaz, sakit teruk. Saya bawa pergi dah hospital kerajaan, maklum sajalah lambat. Cek yang tu dulu, cek yang ni dulu, yang kawan ni duduk menyawa ikan, saya tak boleh tahan ustaz. Mak saya bawa keluar, saya bawa pergi swasta. Swasta tu sampai-sampai dukung kita bawa masuk lah, masa nak cah mahal. Biasalah yang tu, tak abang pun masyarakat tahu benda tu. Benda bayar duit, layan elok lah. Pergi sambut dukung orang masuk apa semua, test dandan. Sama sehari, siap semua ujian. Darah pun cek hari tu lah dengan CT scan, dengan MRI, masuk terowong, tarik keluar apa report semua, keluar apa semua. Tengok-tengok bil, 60,000. Elok sungguh. Bila kena 60,000, yang adik ambil mak bawa ti ni, dia duk ingat cakap-cakap 6,000, 7,000 tak apalah, dia nak bayar seorang lah. Tak mau kacau dah abang-abang kau lain ni. Pasal dia tahu akan jadi pasal kalau minta duit. Tengok-tengok bil main 60,000, tak terbayar dia pun. Telefon jugalah kat abang kat kau ni, minta lah apa boleh tolong banyak-banyak mana mak kita. Sudahlah tak tolong, maki pula adik ni. Allah orang tua, biasalah orang tua sakit. Cakap lah. Biasalah orang tua sakit. Allahu Akbar. Adik ni kecil hati, tak tolong dah satu bab. Telefon mai kat ustaz mengadu, tak nak dia buat apa. Selawat banyak-banyak. Sebab tak kena hari bulan, kita lalu keadaan. Tak kena hari bulan, kita lalu keadaan. Maka Islam bagi ingat awal-awal. Mak pak ni jagalah. Kalau perlu bergadai bergolok, kalau perlu apa buatlah untuk mak pak kita. Kalau saya takut tuan-tuan, kita buat baik ke mak pak kita, esok anak kita buat baik ke kita. Tetapi mana? Nabi kata tidak ada azab yang disegerakan di atas dunia ni, melainkan azab derhaka ibu bapa. Dalam banyak-banyak azab atas dosa yang manusia buat ni, hak garanti Tuhan balas sebelum mati, kerana derhaka ibu bapa. Bagi mak pak kecil hati, sebelum pejam mata Tuhan balas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau tidak Tuhan tak sebut. Wa qada rabbuka alla, ayat tu cerita apa? Suruh kita ni buat baik, kita taat kepada Allah, sambung sekali dengan buat baik kepada ibu bapa. Dia buh dalam satu ayat. Makna kata apa? Besar kedudukan mak di dalam hidup kita. Maka kepada ibu bapa lebih wajar kita buat baik. Belah kesian kepada hamba sahaya dan kepada sama-sama orang Islam. Begitu. Maka belah akan orang dhaif dan dua ibu bapa dan hamba sahaya tu tersebut dalam hadis yang dikeluarkan. Dan juga kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi satarallahu alaihi kanafahu wa adkhalahu jannata." Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara siapa ada dan terdapat padanya 3 perkara ni, nescaya ditutup oleh Tuhan atasnya dengan lambungnya, yakni sentiasalah dia dalam pemeliharaan Tuhan dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Nabi kata siapa ada 3 benda ni,
Tuhan seolah-olah letak dia di lambung Tuhan. Seolah-olah Tuhan letak dia di tepi Tuhan. Seolah-olahnya Tuhan pelihara dia. Seolah-olahnya Tuhan lindungi dia. Siapa ada 3 benda ni, dia duduk sebelah Tuhan. Tuhan jaga dia. Itu maksud dia. Kata dia, rifqun bid-dha'if wa syafaqatun 'alal walidain wa ihsanun ilal mamluk. 3 perkara tu ialah yang pertama, kesian kepada orang dhaif. Tengok orang miskin, orang dhaif, kesian. Berasa kesian. Dan belah atas 2 ibu bapa bila tengok mak pak ni hati runtuh. Bila tengok mak pak ni hati runtuh. Umur dah main 70 lebih, 80, 90 umur. Nak bangkit daripada bangku ni. Ni duk tunjai nak bangkit, dia ketak tangan ni. Kita mau kena ada belah dalam hati. Ingat satu hari kita panjang umur macam tu. Macam mana dia depan kita tu, macam tu kita depan anak-anak kita. Ni nak bangkit ni, ketak tangan ni, duk nak tunjai bangkit ni, ketak. Boleh berdiri, melayah rebah. Kena ada dalam hati ni sebagai anak, bila tengok macam tu kena ada belah. Tengok pak duk nak tunjai tu, peluk dia, angkat dia berdiri. Tunjuk kita belah dekat mak pak ni. Hari ni tuan-tuan tak ada lah. Tu kalau tak ada, hak banyaknya tak macam tu. Hak banyaknya tak macam tu. Tendang mak pak pada. Baru ni di pulau tu, Pulau Pinang ni, di pulau ni. Anak ni dia terajang mak dia, jatuh berguling. Pak mai nak pertahan mak lah. Bila tengok anak terajang mak ni, punca minta duit, mak tak bagi, terajang mak dia, jatuh berguling. Pak mai nak jadi galang ganti, dia sedekah pak dia dengan kayu dari belakang. Pak bangkit dia buat report polis. Allah, tuan-tuan uduh lah. Pak dia buat report polis, report tentang jahat anak sendiri. Polis mai cari, tak ada lah, dia tuang lah, lari pergi ke mana, tak resak, hilang dia. Patah balik dah lepas berapa hari kan polis pun tak ada dia patah balik mai, dia terajang balik sekali. Marah kata-kata. Bila jadi macam ni, mak pak ni sekali lah nak merawit habis lah, cerita habis lah. Ni saya punya silap juga ustaz, saya pun mengaku lah, ni semua saya punya pasal lah. Saya tak didik dia cara agama, saya lah silap benda ni. Saya ni pun dulu dengan apa ni agama ni tak berapa nak ni, saya pun akhir-akhir ni lah baru duduk ni ke agama. Susah tuan-tuan, bila main cerita macam ni susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak kita reti agama ni besar rahmat. Tak mesti mengaji sekolah agama. Anak kita reti agama besar rahmat. Ajak dia terus semayang daripada awal, dia reti kata Allah tu Tuhan Maha Besar. Bila dia tahu kata Tuhan ni, Allah ni Tuhan Maha Besar, apa Tuhan kata dia akan turut. Pasal apa? Pasal Tuhan besar dalam hidup dia. Tuhan kata apa dia turut. Kalau Tuhan kata dia kena buat baik kat mak pak, dia buat baik kat mak pak. Pasal apa? Pasal Tuhan suruh dia buat. Tuhan besar dalam hidup dia. Tapi bila kita tak letak Tuhan dalam hati anak kita, dia tak peduli apa. Dia tak peduli apa. Kita kena tanam dalam hati anak kita tu Tuhan yang paling besar dalam hati dia. Tuhan paling besar. Lepas tu bila dia dah terima kata Tuhan paling besar, kita habaq apa pun kita kata Tuhan suruh. Dia akan taat. Pasal apa? Pasal hak suruh ni Tuhan yang paling besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, dan belah kesian kepada hamba sahaya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Maka kesian kepada orang dhaif itu, iaitu kesian kepada orang fakir miskin dan orang yang tidak upaya dan tidak kuasa kerana sakit dan dhaif. Kesian. Maka berlemah lembut dengan mereka itu, dan kesian tolong bantu yang tiada terbuat dan tiada sampai kehendaknya, yakni yang tiada dicegah syarak. Orang hak jenis macam ni memerlukan pertolongan ni, tak boleh tolong banyak sikit, kena tolong. Tuan-tuan tengok orang sakit lah dalam dunia ni. Orang sakit ni 1001 macam sakit tu ada. Dia tak kira siapa. Dia tak kira orang tua, dia tak kira orang baik, dia tak kira orang jahat, dia tak kira budak, dia tak kira siapa. Sakit ni dia pukul semacam aja.
Kesian bila tengok orang sakit ni hak budak kembang siam 2 orang ni. Tentu boleh fikir kan, nak pi bedah, nak pi ke hospital di Riyadh. Kata aku bagi orang marah kita. Kapal terbang kena bayar duit. Kapal terbang kena bayar duit. Kita punya sendiri pun cah duit juga. Orang tolong operate di sana tu. Kita ni nak terbang pergi daripada sini pergi sana, cah duit juga bangku tu. Tak sampai hati kita dengar. Bagi free tak ada rugi apa. Bagi free tempat duduk untuk budak kembang ni nak pergi operate ni tak ada rugi apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu cerita panjang-panjang. Dengar yang tu pun kita rasa sedih dah. Cukup sedih dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata tolong orang yang memerlukan ni. Dan tiada bengkeng dan tiada bengis dan menahan akan marah pada mereka tu. Pada orang macam ni tak usah tunjuk kita ni bengkeng. Tak usah. Begitu. Adapun kesian kepada ibu bapa itu, maka ia itu wajib. Istimewa pula apabila telah tua keduanya. Wajib. Jaga hati mak pak ni wajib. Lebih-lebih lagi waktu tua. Dia kata. Kerana dua ibu bapa tu amat kesian kepada anak. Pada masa kecilnya dipelihara dan diberi makan dan diberi minum dan diasuh sekira-kira menjauhkan apa yang membawa mudarat kepada anaknya. Macam kita kata tadi. Mak pak ni anak sakit habis duit. Habis duit. Jual kereta tinggal motor tak apa. Nak berubat anak sakit. Esok mak sakit, anak sanggup jual kereta kerana nak berubat mak. Ini cerita hakikat hidup dalam dunia macam tu. Maka anak pun buatlah ke atas dua ibu bapa itu biar cukup taat kepada keduanya. Dan ada pun kesian kepada hamba sahaya itu, iaitu tidak dipukul, tidak digodam akan mereka itu pada segala perkara yang disuruh. Dan tiada tengking atas mereka itu akan pekerjaan yang tiada daya upaya mereka memperbuatnya. Ni kita ada orang gaji di rumah. Oh, mereka ni bukan menatang. Kita ada orang gaji di rumah, ambil budak Indonesia, ambil budak Thailand, budak Siam, duk kerja dengan kita, ambil. Mereka bukan menatang. Mereka manusia. Mereka sopa macam kita. Mereka bukan hamba. Bukan kita beli mereka ni atas nama hamba. Mereka ni manusia merdeka yang mempunyai hak yang mesti kita bagi ke mereka. Oh jangan. Ni ada orang gaji di rumah buat dokah kencing ni hari-hari. Balik kerja buka peti tengok ayak hak dia duduk balik kerja panas-panas nak minum ni tak ada. Ponggai habis barang satu peti La ilaha illallah. Balin piu-piu dalam rumah tu habis dengan bidang-bidang mai pun celapak pergi ke pintu dapur habis. Apa ponggai apa macam tu. Oleh tentang cerita orang ponggai dia dahsyat. Ada satu kawan saya tu nak isap rokok. Nak isap rokok. Nak ambil lighter, peti api dalam poket tu, seluk tak masuk, koyak rak kata poket tu. La ilaha illallah. Bini dia kata buatlah yang jadi macam tu. Nak ambil peti api, dia ke mana poket tu, dia lagu mana tu, dia jolok tak masuk, dia koyak api tu, dia koyak rak kata. Puas hati nak cucuk rokok tu. Nak buat kerja makruh aja. Rumahlah tu. Ni yang agama tak mahu macam ni. Agama tak mahu macam ni. Dia kata dan cukupkan makan minum sebagai mencukupkan makan minum diri sendiri juga dan pakaian dan tempat tidur. Dengan orang gaji dengan apa ni, lagu mana kita buat kat kita, lagu tu kita kena jaga dia. Kita makan apa, dia makan apa, kita minum apa, dia minum apa, kita pakai apa, dia pakai apa. Kena jaga macam tu. Dan tidaklah dibuat ke atas mereka itu sebagai menatang jua. Ditidurkan di atas tempat yang hina dan tempat yang kotor. Tak boleh. Bagi orang gaji tidur tepi tonggah dapurnya. Orang teruk sangat. Pakai bagi Toto Narita saja. Hampak tepi tonggah sebab tu. Kalau bocor gas tu, arwah bihan Allah tu seorang. Dia bagi tanggung je.
Makan minum ni selepas kita makan. Kita apa semua makan selera selesai, hak sisa-sisa tu abang dia makan. Jangan. Tak nak ikut kita buat tu betul ke tak betul. Ya. Kadang orang perempuan lah masalah benda ni, orang perempuan lah. Orang lelaki ni tak puas sikit. Orang lelaki ni dia mulut royuk apa gitu. Dia nak makan panggil sekali, orang gaji main makan sekali. Orang perempuan ni cubit kita kan. Dia kata, ya ni yang duk gatai. Gatai apa pula kata. La ilaha illallah. Kita nak buat baik. Kita duk main mengaji. Kita tahu orang-orang macam ni kita kena buat baik. Kita tak boleh duk hina dia. Dia pergi duk baca kot lain. Ada juga macam ni jadi. Kawan saya immigration cerita. Kawan saya immigration dia cerita. Dia kata ni cerita orang ambil orang gaji ni. Dia kata, ya Allah Ustaz, ni mai di bahagian pekerja asing ni cerita macam ni duk mai. Sampai depan pegawai immigration duk tengkang lagi. Duk cerita ni. Nak tukang orang gaji ni, nak potong nama ni, nak ambil orang lain apa semua, kena pergi report kat immigration dulu. Ni hak budak lama ni nak potong, nak ambil budak baru. Pegawai immigration tanya, pasal apa ni baru kerja berapa hari ni, nak tukang pasal apa? Timbul cerita ni. Cerita cubit paha. Apa? Laki dengan kepiah putih depan masjid ngapa pun dia tak percaya juga. Dia kata apa? Aku kepiah putih lagi aku tak percaya. Dia kata. Macam tu pula. Kacau betul Ada tak boleh kita pergi duduk layan macam tu, tak boleh. Dan diberi makan dan pakai yang buruk-buruk dan yang cemar-cemar. Pergi cari kain baju hak nak buang tu, pergi bagi orang gaji pakai. Nak tunjuk tu kata dia ni orang gaji. Awak macam tu. Pergi cari hak pocah-pocah dah apa jek tampung-tampung hang pakai ni. Nak tunjuk derajat dia dengan derajat orang gaji ni tak sama. Tak boleh macam tu. Agama tak nak macam tu. Maka semua perbuatan yang demikian itu tidak kesian namanya. Dari itu nak makna kita tak ada belah kesian kepada orang. Kemudian kita buka terus muka surat bawah tu, fi saati karamillah tu, kita baca dia panjang, kita buka terus, tuan-tuan buka muka surat pasal 75. Haknya ringkas aja kita baca sikit. Dia kata bab ma jaa anna Allah qad ghafara lil kifli. Bab yang datang pada menyatakan hadis bahawasanya Allah Ta'ala sesungguhnya mengampun bagi orang yang bernama Al-Kiflu. Ini satu hadis cerita bagaimana satu orang manusia yang banyak buat dosa, Tuhan ampun dosa dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat mengampun akan dosa hamba. Ini Tuhan kita ni. Tuhan kita ni dia tak macam manusia. Manusia kadang-kadang dendam sampai mati. Tapi Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia nak manusia minta ampun kat dia, dia nak bagi pengampunan. Ini yang kata Tuhan kita ni. Dia nak manusia minta ampun kat dia. Buat salah, minta ampun. Buat salah, minta ampun. Lepas minta ampun, tersilap, buat lagi. Minta ampun lagi. Mailah. Kalau kamu mai menghadap aku, Tuhan kata, kalau kamu mai menghadap aku membawa kesalahan penuh satu muka bumi, aku datangkan kepada kamu keampunan sepenuh bumi, Tuhan kata. Ni yang kata Tuhan kita. Maka terkadang dengan sedikit taubat telah diampunkan berapa banyak dosa. Yang kata Allah ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kadang-kadang dengan satu taubat yang kita buat, tapi taubat tu taubat nasuha. Satu taubat Tuhan dia cancel habis dosa yang banyak. Pasal apa? Pasal Tuhan tahu dia ni taubat dengan taubat nasuha. Dia tak buat dah lepas ni. Allah ampun semua dosa dia. Seperti barang yang berlaku pada satu orang daripada Bani Israel pada zaman dulu, yang cerita dia zahir dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadithan law lam asma'hu illa marrah aw marratain hatta adda 7 marrat walakinni sami'tuhu aktsara min dhalik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada aku satu cerita. Anak Sina Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sina Umar. Dia kata Nabi pernah cerita dekat aku satu cerita. Dia kata, jikalau tiada aku dengar akan dia melainkan sekali atau 2 kali ataupun hingga dibilangkan 7 kali, tentu tiada aku ceritakan kepada kamu. Tetapi aku dengar akan Nabi cerita lebih daripada 7 kali.
Anak Sayyidina Umar, dia kata Nabi ada cerita dekat aku dengan sahabat-sahabat lain. Nabi cerita satu cerita. Cerita tu Nabi bukan cerita sekali, bukan Nabi cerita 2 kali, bukan Nabi cerita 7 kali. Kalau takat Nabi cerita sekali, 2 kali, 7 kali, aku tak abang ke abah, dia kata. Tapi Nabi cerita benda yang sama dekat kami lebih daripada 7 kali, dia kata. Makna dia apa? Makna dia ni benda yang sangat penting. Maka Nabi cerita berulang-ulang kali. Dan telah datang satu riwayat daripada Al-Hakim dan Al-Baihaqi, telah didengar daripada Nabi SAW lebih daripada 20 kali. Nabi cerita benda yang sama ni lebih daripada 20 kali. Takkan Nabi tak ada modal kot? Tak. Kita kalau duduk dengar ceramah, dengar ustaz ni, Allah, duduk keluar cerita ni lagi. Tapi kita tahu dah, bila dia ceramah, kita tak lagi dia nanti cerita tu nanti dengar. Duduk kenal semua. Kita kata dia ni tak ada modal, ni duk ulang buah tu Mungkinlah satu tak ada modal sungguh. Yang kedua, mungkin benda tu penting, maka kerana tu dia ulang banyak kali. Nabi SAW kalau dia nak cerita dekat sahabat benda baru, tiap-tiap hari, tiap-tiap sejam Nabi boleh cerita benda baru, tak habis cerita Nabi. Tapi Nabi SAW cerita tentang kisah budak Bani Israel yang bernama Al-Kiflu ni. Nabi cerita lebih daripada 20 kali. Nabi cerita. Apa cerita dia? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kana Al-Kiflu min Bani Israel la yatawarra'u min dhanbin 'amilah. Kata dia bersabda Nabi SAW, adalah seorang laki-laki bernama Al-Kiflu. Dia ni daripada kaum Bani Israel. Sangat kuat buat maksiat. Tidak mau dia meninggalkan daripada dosa yang diperbuatnya itu. Demikianlah halnya. Dia kata ada satu orang, Nabi kata dia ni satu budak muda, hidup zaman Bani Israel. La yatawarra'u min dhanbin 'amilah. Dia ni, Allah, dosa ni membujuk lalu melentang patah. Apa benda yang dia tak buat? Jangan tanya dia apa dosa dia buat. Dia tak nak cerita. Tanya dia apa yang dia tak buat. Semua minum arak, berzina, bunuh orang, mencuri, semua benda hak dosa buat belakang. Yang kata budak yang bernama Al-Kiflu ni, sentiasalah cenderung dia kepada derhaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ni tak ada ingat lain, ingat nak lawan Tuhan. Hari-hari nak lawan Tuhan. Ni yang kata Al-Kiflu ni, Nabi cerita benda ni. Dan mengerjakan kejahatan yang sebesar-besarnya dan suka kepada kerja-kerja fasik. Yang dia buat ni dosa hak besar. Kecil-kecil ni tak syok. Dia mau dosa besar, cabaran. Begitu. Kata dia, fa'atathum ra'atun fa'a'taha 60 dinaran ala an yaqa'aha. Maka pada satu masa datang satu perempuan yang belum pernah jahat, mai kepada dia. Maka minta sedekah perempuan tu kerana miskin. Maka pergilah perempuan itu kepada Al-Kiflu. Maka diberi oleh Al-Kiflu itu 60 dinar wang mai dengan syarat boleh dizinanya. Satu hari mai satu perempuan jumpa dia. Perempuan ni perempuan tak pernah buat jahat, perempuan baik. Dia pergi cari Al-Kiflu ni pasal Al-Kiflu ni orang kaya, duit banyak. Dia pergi cari Al-Kiflu ni kerana nak minta pinjam duit daripada Al-Kiflu kerana dia dalam keadaan perlu duit. Bila dia sampai dekat Al-Kiflu ni, inilah peluang dia. Dia kata apa kat budak ni? Dia kata tak ada masalah, duit yang hama berapa? 60 dinar. 60 dinar aku bagi. Syarat hang mesti berzina dengan aku. Orang jahat. Aku boleh tolong, tak ada masalah. Ini 60 dinar ni benda kecil. It's a small matter. Kalau dia boleh cakap orang putih lah. Tapi pada masa tu belum ada dasar orang putih lagi. Kan? Jadi dia cakap lagu Arab macam tu. Tapi maksud dia katakan benda ni kecil. Berapa? 60 dinar? 60 dinar kecil. Itu tak ada masalah. Yang besar ni apa dia? Hang sanggup tak sanggup berzina dengan aku? Kalau sanggup, 60 dinar ni ambil. Bukan hutang, ambil saja. Dia kata.
Orang kaya yang menyalahgunakan kekayaannya. Ini Al-Kiflu. Bila perempuan tu dengar kehendak laki-laki Al-Kiflu itu yang demikian, serta dirinya berkehendak kepada 60 dinar itu bagi melepaskan hajatnya dan kefakirannya, lalu dikabulkan syarat Al-Kiflu itu dengan hati yang amat duka cita. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Dia, orang putih kata desperate, dalam keadaan terdesak. Tak boleh buat apa dah. Dia nak duit tu. Duit tu sangat diperlukan. Adalah riwayat lain dia cerita kata pak dia sakit, perlu belanja apa semualah, kerana tu dia perlu duit untuk selamat bapak dia. Oleh kerana dia tak boleh, tak ada pilihan lain lah, melainkan terpaksa turut kehendak Al-Kiflu ni. Maka dia pun kata tak apalah, zina pun zina lah. Dia kata janji aku dapat duit 60 dinar. Tapi hati dia sangat duka cita. Begitu. Setelah tetap dah capai keputusan dia ni akan bagi 60 dinar, perempuan ni sanggup berzina dengan dia, dah tetap benda tu, maka perempuan itu pun terima wang itu dan laki-laki itu pun berhajat kepada zinanya. Duit pun bagi, okey lah ni jalan macam yang dijanjikan. Kata dia, falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajuli min imra'ati ur'idat wa bakat faqala ma yubkiki a'akrahtuk. Maka tak kala duduk laki-laki itu padanya pada tempat duduk suami daripada seorang perempuan, yakni telah tidur perempuan itu dan laki-laki hendak mengerjakannya. Dah nak berzina sangat dah perempuan ni pun dah duduk macam dalam keadaan macam nak berzina sikit lagi, nak berlaku dah zina ni. Lalu menggeletar perempuan itu serta menangis cukup dengan sejuk tubuh dia. Benda terpaksa. Al-Kiflu ni dia rasa perempuan ni badan sejuk, satu badan sejuk, badan dia ketah dalam keadaan sebab menahan menangis ni. Bila dilihat oleh Al-Kiflu, laki-laki itu akan perempuan yang demikian, lalu ditanya dia dengan segeranya. Kata dia, kenapa engkau menangis sampai begini? Dia kata, ni apa pasal? Dia kata, ni bila buat teriak macam ni pasal apa? Adakah aku menggagahi akan kamu untuk berzina ni? Dia kata, aku paksa hang kan suruh berzina? Bukankah tadi ni kita dah sign MOU? MOU, Memorandum of Understanding, kan? Bukankah tadi kita dah setuju, aku nanti bagi duit, hang nanti serah kehormatan hang dekat aku? Bukankah ini satu persetujuan? Ada aku paksa? Dia kata, aku tak paksa. Dia kata, aku cuma katakanlah hang mau duit, aku mau yang ni. Hang kata okey. Dah okey pasal apa? Pergi buat macam orang kena paksa. Ada nak marah. Maka bukanlah engkau wang yang kamu telah menyukakan seperti kehendak. Bukankah aku dah bagi duit? Sepatutnya hang dah dapat duit, hang seronok. Ni pergi buat teriak, habis satu badan sejuk ni apa cerita? Bila didengar oleh perempuan itu akan kata laki-laki yang demikian, maka dengan segera pula dijawabnya, qalat la walakinnahu amalun ma amiltuhu qat wa ma hamalani alaihi illa al-hajah. Kata perempuan tu, tidak, dia kata, tidaklah menangis aku ni dan tidaklah takut aku ni kepada kamu. Dia kata, aku menangis, aku takut ni bukan kerana kamu, aku tak takut kat kamu, dia kata. Tetapi aku menangis ni kerana aku takut Allah, dia kata. Aku menangis ni pasal aku teringat ke Tuhan, dia kata. Belum pernah aku buat kerja jahat ini sekali-kali selama aku ada dalam hidup aku. Maka tidak menjadikan dan tidak menolakkan aku atas pekerjaan busuk ini, melainkan kerana kepapaan dan miskin aku yang menjadikan aku telah melampau-lampau sehingga mengerjakan perkara yang boleh menghapuskan kehormatan aku. Dia kata, saja aku tak buat benda ni. Dia kata, aku tak pernah buat benda ni, aku tak pernah teringat nak buat benda ni. Kalau saja aku tak akan buat benda ni. Tapi apa nak buat? Aku miskin, aku papa, aku perlu duit untuk guna dengan tujuan yang tertentu. Kerana tu aku terpaksa buat benda ni. Tapi aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kata. Maka inilah sebab aku menangis. Bila didengar oleh laki-laki Al-Kiflu itu akan perkataan perempuan yang demikian, maka dia pun berkata, faqala anti tafa'alina hadha
wa ma fa'altu idhabi fahiya lak. Maka kata laki-laki yang bernama Al-Kiflu itu, engkau buat ini dan tidak aku memperbuat akan dia. Yakni engkau itu satu perempuan yang mempunyai sikit iman, lebih daripada laki-laki takut Allah. Maka adakah aku tidak takut akan maksiat? Bahkan aku yang lebih utama takut daripada kamu. Dia kata, hang satu perempuan miskin, orang perempuan yang miskin pun boleh takut dekat Tuhan, patutnya aku, orang laki-laki kaya, aku lebih patut takut dekat Tuhan. Hang pula lebih takut dekat Tuhan daripada aku. Dia kata, pergilah kamu berjalan jauh daripada aku. Oleh kerana hang ni nampak lebih baik pada aku pada hari ini. Hang takut kat Tuhan, sedangkan patutnya aku lebih takut dekat Tuhan. Hang takut kat Tuhan, hang pergi. Dia kata, tidak aku berkehendak kepadamu lagi, aku tak mau buat apa, hang pergi. Dia kata, dan ambil olehmu akan wang itu, maka iaitu hebah aku kepada kamu. Dia kata, duit 60 dinar yang aku bagi tadi dah jadi hak hang. Pilah, tak payah bayar, tak payah apa. Pilah, dia kata. Kata dia, waqala la wallahi la a'tillaha ba'daha abada, famata min laylati fa asbaha maktuban ala babi innallaha qad ghafara lil kifli. Dan pada satu riwayat yang lain berkata laki-laki itu, tiada aku mau berzina dengan kamu dan dengan siapa-siapa lagi. Dia kata, demi Allah, tidak aku mau buat maksiat akan Allah kemudian daripada ni selama-lamanya. Benda tu, satu benda tu menyebabkan dia terus bertaubat, tak mau buat dah. Padahal awal-awal hadis tadi dia kata apa? Al-Kiflu ni la yatawarra'u min dhanbin amila. Dia ni satu orang yang tak ada dosa yang dia tak buat. Tiba-tiba satu benda mengubah seluruh hidup dia. Betul percaya tak? Dalam dunia ni ramai orang yang Tuhan bagi hidayah dekat dia macam ni punya cara. Satu benda ubah dia. Kita cerita tentang Cat Stevens dulu, Yusuf Islam. Satu benda ya. Dah lama dah jadi penyanyi pop, terkenal, duit banyak, millionaire, kaya raya. Apa dia mau semua dia dapat. Sebenarnya duit juta-juta. Pendek kata kalau dia berhenti menyanyi, duk perhabis duit tu pun tak habis. Tiba-tiba satu peristiwa ubah dia. Peristiwa abang dia majlis hari jadi dia bagi satu Quran dekat dia. Kemudian dia ajak abang dia minum-minum seronok, abang dia tak mau. Abang dia kata tak apa, aku tak boleh buat benda-benda yang macam ni. Aku orang Islam, aku tak buat benda-benda macam ni. Abang dia Islam. Cuma ni hadiah aku bagi dekat kamu, kamu ada masa lapang, kamu buka, kamu tengok apa yang aku bagi. Apa yang aku bagi, jangan letak hadiah ni di bawah, letak di atas tempat tinggi. Dia kata. Dia pun ambil simpan benda tu. Turun main gencok balik. Seronok. Dah habis majlis selesai apa semua, mabuk gencok apa semua, tetamu semua dah balik apa semua, dia balik ke rumah, teringat hadiah abang dia. Saja Tuhan bagi dia ingat. Banyak hadiah orang bagi kat dia. Dia teringat abang dia bagi. Dia ambil buka-buka, dia kata for the first time in my life, dia kata I saw the word, the Holy Quran. Pertama kali dalam hidup aku buka-buka bungkusan, aku tengok satu perkataan, the Holy Quran. Dia kata aku buka, aku tengok apa dia, aku tengok aku duduk baca makna dia, makna Quran dalam bahasa Inggeris ni, baca. Malam tu tak tidur sampai pagi. Dia kata baca berasa nak baca lagi, baca berasa nak baca lagi, baca berasa nak baca lagi. Dia kata tak pernah dia baca buku jadi macam tu. Dan lepas pada tu bila pergi buat show, pergi buat stage show, pergi menyanyi apa di mana pun, dia bawa buku tubuh dalam beg baju dia. Habis pentas apa pertunjukan pentas dia selesai, balik hotel ambil buka baca lagi. Satu benda tak masuk akal boleh nak ubah satu orang yang mempunyai nama besar dalam dunia macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan lagi besar daripada peristiwa-peristiwa yang kita kata besar ni. Tuhan dia nak bagi hidayah, siapa pun tak boleh kata apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Al-Kiflu ni punya jahat, membujuk lalu melentang patah kerana satu perempuan mai kat dia, tiba-tiba jadi macam ni. Terus bersumpah, dia kata wallahi la a'tillaha ba'daha abada. Demi Allah, lepas ni aku tidak akan buat maksiat kepada Allah selama-lama.
Kemudian daripada itu, mati dia pada malamnya di dalam niatnya itu. Takdir ke Tuhan pula, hari ni tak jadi berzina, dia bertaubat, dia kata aku tak buat dah benda maksiat dengan Tuhan ni, aku tak buat dah. Malam tu tidur mati dalam tidur. Tuhan Maha Kuasa. Maka berpagi-pagi tersurat di atas pintu rumahnya, dilihat orang. Katanya bahawasanya Allah sesungguhnya telah mengampun bagi dosa Al-Kiflu itu. Dengan kehendak Allah, pagi itu ada tulis di pintu rumah dia bahawa ini manusia tuan rumah yang duduk dalam rumah ni, Allah ampun dosa dia. Nabi cerita benda ni dekat sahabat, bukan marrah, bukan marratain, bukan 10 marrah, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 10 kali, bahkan dalam satu riwayat kata lebih daripada 20 kali Nabi cerita tentang kisah Al-Kiflu. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan. Bermula azam ataupun niat Al-Kiflu itu menempati taubat yang diterima oleh Allah. Dia kata, wallahi, demi Allah, aku tidak akan buat maksiat kepada Allah selama-lama. Tuhan terima itu sebagai taubat. Menempati, kata-kata dia tu menempati tempat taubat, maka syukur Tuhan baginya dan dimaafkan serta dihapuskan segala dosa dia dengan keampunan Tuhan. Tuhan ampunkan dosa dia sebab Tuhan tahu isi hati dia sungguh ke tak sungguh, Tuhan tahu. Maka dengan hadis ni dapat hasil bahawasanya Allah Ta'ala mengampun segala dosa orang yang minta ampun. Tuhan boleh ampun jikalau seberapa banyak dosa itu sekali itu. Wallahu'alam. Tuan-tuan, bulan puasa nak main dekat dah. Saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, kita tingkatkan lagi lah ibadat bulan puasa. Macam yang selalu saya kata, setidak-tidaknya sekali Quran kena khatam. Tiap-tiap tahun kita diulang sebut benda ni. Sekurang-kurangnya sekali Quran khatam. Khatam dengan melihat makna dia sekali. Baca Quran, tengok makna sekali. Sebelum habis 30 Ramadan, sekali khatam, sekurang-kurangnya. Malam, jangan miss sembahyang tarawih. Jangan miss sembahyang tarawih. Tengah malam bagi sikit tahajud 2 rakaat. Sembahyang hajat 2 rakaat, minta Allah selamat orang Islam seluruh dunia. Kita buat benda ni sebulan, ikhlas kerana Allah. Allah tolong kita insya-Allah. Kita sendiri dia bagi terang hati, dia bagi kita beriman, mati dalam keadaan beriman dengan Allah. Dan Allah bantu orang Islam, saudara-saudara kita seluruh dunia yang duk kena macam-macam cerita lah ni. Dan mudah-mudahan tuan-tuan Allah bersama dengan kita dalam niat kita nak buat kebaikan padanya. Wallahu'alam. Saya ambil kesempatan untuk minta maaf banyak-banyak sempena menjelang bulan Ramadan Al-Mubarak ini kalau sekiranya ada salah silap kepada tuan-tuan selama saya berkuliah di masjid ini. Wallahu'alam. Kita tangguhkan dengan baca kafarah dan suratul Nas. Subhanallah. وصل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.